Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil hakim, al-jawadil karim, al-azizir rahim, alladhi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa fataras samawati wal ard bi qudratihi wa dabbaral umura fid darain bi hikmatihi. Walakinna Allah yudhillu man yasha' wa yahdi man yasha' wa huwa a'lamu bil muhtadin. Salatan wa salaman ala sayyidina Muhammad wa ala alihi al-abrar at-tayyibin at-tahirin. Sallim mu'azzim ila yaumiddin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati lagi dirahmati Tuan Imam, pegawai dari pegawai yang bertugas, pegawai radio yang bertugas, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, sama-sama kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang diizinkan oleh Allah taala untuk berada dalam masjid pada ketika ini. Mudah-mudahan kita semua dirahmati, diberkati dan diridai Allah. Saya mohon izin dari jamaah tetap dengan saya yang mengikuti tazkirah Jumaat, kuliah subuh, untuk saya mengulang sekali lagi tajuk yang sama dengan harapan memberi manfaat kepada pendengar di luar. Sebagaimana kita maklum, program ini adalah siaran langsung ke seluruh negeri Terengganu. Mudah-mudahan rakan muslimin muslimat yang di luar berkesempatan dan ada satu dua faedah yang boleh dimanfaatkan. Kalau nak beri tajuk, saya namakan tajuk kuliah saya pada malam ini, apakah atau bagaimana sepatutnya kita berada di waktu pagi hari. Tuan-tuan muslimin muslimat, dari beberapa keterangan yang saya ambil, saya kutip daripada pandangan, nasihat, pendapat para ulama, para hukama, para sahabat, yang saya percaya kumpulan ini sangat mahir tentang Al-Quran dan kandungannya, sangat mahir tentang As-Sunnah, Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saya, mereka ini telah bertungkus lumus berdasarkan pengalaman yang ada pada mereka, supaya kita tumpang sama pengalaman mereka, pandangan mereka. Mudah-mudahan kita juga beroleh keuntungan dan kemenangan laba, khususnya di masa-masa akan datang. Tajuk yang saya katakan tadi, bagaimana sepatutnya kita berada di pagi hari ini,
saya sendiri saya fokuskan, sebab tajuk ni berat nampak ni. Kalau ada yang dengar secara siping-siping, sudah tentu ada tanda tanya. Cuma saya berhasrat untuk mengingatkan kepada saudara-saudara kita yang barangkali terlupa apa yang harus kita buat di waktu pagi hari. Biasanya kita di pagi hari, pagi-pagi lagi kita telah berhasrat, berniat turun rumah mencari rezeki. Lebih daripada tu, yang membimbangkan mencari rezeki itu kadang-kadang kelabu melihat halal dan haram, syubhah dan sebagainya. Jadi kegairahan kita tu turun rumah mencari rezeki, oleh kerana gairahnya kepada rezeki itu terlupalah tanggungjawab asasi. Jadi sebab itu saya petik ni dalam buku saya ni, antaranya qala ba'dul hukama, ada orang cerdik pandai, cendekiawan dalam agama, dia kata idza asbaha ar-rajulu an-nasu yusbihuna ala thalathati asnaf. Manusia ni pagi-pagi tu ada 3 macam. Berdasarkan pada pengalaman dia, sama-sama kita tengok, ada 3 macam, 3 jenis manusia pagi hari tu. Ada satu kumpulan manusia pagi-pagi tu tak nak fikir dah. Tak fikirlah hal lain kecuali fi talabil ma. Nak cari pitih je, senang cakap. Celek mata, fikir dan dalam kepalanya nak cari pitih. Satu kumpulan gitu. Wasim pun ada satu kumpulan lain, dia tidak tahu apa benda yang dia buat tu, sedangkan jelas terlibat dengan yang haram. Dan ada satu kumpulan lain, ialah dia sentiasa mengintai-ngintai petunjuk, mana jalan, mana cara yang menyelamatkan aku. Kumpulan yang pagi-pagi lagi tu duk fikir, duk ingat nak cari harta tu, diminta kumpulan ini supaya berhati-hati, supaya jangan laju sangat sehingga terlibat dengan yang haram, supaya berhati-hati, berfikir fa innahu la ya'kulu fawqa ma razaqahu Allah taala. Jangan kau gairah sangat, jangan kau tomok sangat nak cari rezeki tu, kerana sedarlah sebanyak mana yang dikumpul timbun tu, yang dimakannya sekadarnya sahaja. Cara dia fikir, cara kumpulan ni fikir, kita makan setakat nak saja. Lepas tu walaupun wa in kasural mal, sekalipun harta tu bertimbun, tak guna dah. Gitu cara dia fikir. Jadi kalau cara ni, mungkin ni salah dari segi ekonomi barangkali, tapi cara ni untuk tundukkan nafsu kita yang sangat tinggi untuk mencari harta, seperti macam saya kata tadi, sehingga dia sanggup melakukan apa saja janjinya dapat. Adapun orang yang tak nak ambil tahu tentang dosa halal haramnya dalam usaha mencari, menjayakan kerjayanya, lahiqahul hawan, sudah pastilah dia akan mendapat kehinaan. Jelas. Lebih-lebih lagi bermulanya hina ni, dia akan rasa apabila mula dimasukkan ke alam barzakh.
Ada pun orang yang mencari mana satu jalan yang membahagiakan dia dunia dan akhirat, insya-Allah Allah Ta'ala akan memberi rezeki petunjuknya dan cara dan gaya hidupnya adalah ke arah yang diredai Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebut dalam sebuah hadis yang bermaksud, barang siapa menanam, bertekad di pagi hari, bertekad di pagi hari untuk akhirat, tujuannya Allah akan mudahkan urusan dunia. Pagi-pagi itu benda yang pertama yang ada dalam fikiran kita ialah nak tunai perintah Allah dulu. InsyaAllah berdasarkan kepada hadis ini, Allah akan permudahkan urusan dunianya. Sebaliknya, orang yang pagi-pagi lagi fikirannya ke arah dunia, Allah akan persulitkan urusan dunianya. Dan jika Allah kurnia beri kepada dia benda apa yang dia cari itu, sekadarnya saja. Wallahu alam. Jadi asalnya satu dia kata sini ada orang pagi-pagi itu terus fikiran dia cari rezeki. Jadi orang yang begini ni kadang-kadang tanpa memikir halal haramnya. Itu yang sebab saya ambil ni keterangan ni supaya kalau ada saudara-saudara kita yang begini keadaannya, kalau dia boleh perhati kepada keterangan ni, insya-Allah dia cermat sikit dan tidak lupa kepada perintah Allah, berasa nak bezakan halal haramnya. Lebih-lebih lagi dah kepada jemaah yang bersama saya pada malam ni, ingatlah kita sudah lama hidup di sini dan kita tak lama lagi akan meninggal di sini dan kita akan pergi lama buat selama-lamanya di alam pusingan pertama barzah dan seterusnya ke akhirat. Saya ulang sekali lagi, minta maaf semua jemaah yang bersama saya, lebih-lebih lagi saya, lama dah kita hidup dan tak lama lagi kita akan pergi dari sini, akan berada di alam barzah dan seterusnya di akhirat, dan di sana penilaian akan dibuat dan balasan dari Allah akan mula dirasai. Marilah sama-sama kita fikir, kita mengubah diri kita daripada yang lebih baik daripada yang ada sekarang kepada yang lebih baik. Wa qala ba'dul hukama, ada lagi orang lain hukama berkata, apabila anda berada di waktu pagi, kita semualah apabila ada di waktu pagi, hendaklah dia bercita-cita dengan 4 perkara. Saya nak menarik perhatian semua, saya sendiri, pandangan kumpulan ni, dia berpandangan bila kita ada di waktu pagi, hendaklah ada dalam fikiran kita 4 perkara. Yang pertama, semoga kita dapat tunai sebaik mungkin kefarduan terhadap Allah. Mana-mana yang Allah fardukan, mula-mula terlintas dalam hati kita, ya Allah, ya Tuhanku, berilah aku dapat tunaikan perintah-Mu pada hari ini. Dan yang kedua, ijtinabu ma nahallahu anhu, berasa pula, ya Allah, ya Tuhanku, sisihkanlah aku, eloklah aku dari melakukan maksiat terhadap-Mu. Dan yang ketiga, pada pagi-pagi hari itu hendaklah dia bercita-cita untuk berusaha menyelesaikan masalah sesama manusia yang berhubung dengan muamalah dan sebagainya, hutang piutang, ya, gadai, pinjam meminjam dan sebagainya. Dan yang keempat, islah ma bainahu wa baina khusamaihi, damaikanlah jika kita berdepan dengan perseteruan. Kalau kita ada musuh dengan rakan sebaya, rakan sejawat, jiran tetangga, cuba
mohon daripada Allah supaya dapat kita selesaikan dengan melembutkan hati mana-mana pihak, kita sendiri, pihak dia, supaya kita dapat selesai masalah, berdamai dan sebagainya. 2, ni saya kutip ni, tak ada nak tambah apa-apa dah. Malam ni kita dengar je. Saya kutip ni pandangan dia orang, supaya nafsu kita yang laju sangat tu, laju setakat ni, suka je benda-benda dak molek tu, puasa malah je, dak semangat je benda-benda hak molek tu, takut gitu. Jadi ni salah satu penawarnya. Ada lagi yang mengatakan la yambaghil abd, tidak segia seorang hamba Allah, kita hamba Allah, tidak segia, tak patut dia tidur, kita ni tak patut tidur selagi kita tidak selesaikan 4 perkara. Tengok cara dia, hidup dia, budaya, gaya hidup dia, ya. Sebab itu minta maaf ya, itu saya kata tadi, ini perik sikit ni, kalau orang tak biasa dengar berasa sakit. Tapi dia nak didik daripada laju sangat tu, laju sehingga terlibat ke benda haram tu, mujur-mujur kita kenal kenyataan begini, nasihat begini, dia akan slow sikit. Mudah-mudahan gitulah harap saya nya. Ya. 4 perkara sebelum la yambaghil abd, tidak segia dia tidur kecuali setelah dia selesai 4 perkara. Pertama, sekiranya dia ada musuh, kita ada musuh, kok ada kok musuh lama, musuh baru, sesama manusia, jangan tidur hatta ya'tihi fayatahallalu minhu, dia pergi jumpa, minta halal atau damai dan minta maaf. Saya telah bercakap kepada rakan, dia cuba perlekehkan pendapat ni, dia kata kalau gini ustaz tak tidur mana kita, kalau ada benda salah kena pergi minta maaf dulu baru boleh tidur. Dia kata kalau gini ustaz kalau gitu caranya tak tidur mana kita. Saya tak, pada saya setakat ni bukan nak suruh pergi cari orang tu selalu, tapi sekurang-kurangnya kita ingat, aku ada benda salah ni dengan orang nu, aku ada salah dengan orang nu yang patut aku selesaikan. Jadi dah ya. Yang kedua dia kata jangan tidur kalau ada benda-benda yang masih dia tak selesai lagi tentang hukum-hukum Allah, sembahyang bang ke, puasa ke, yang ada tinggal-tinggal tu, jangan tidur, qada dulu, selesai dulu. Pada saya pula, kalau tarah-tarah orang awam kita ni, tidurlah, tapi sebelum jenera tu ingat, banyaknya hak Tuhan suruh aku dak buat, banyaknya hak Tuhan larang aku duk buat semua. Jadi dah, ya Allah ya Tuhanku, berilah petunjuk kekuatan kepadaku untuk reda sikit nafsu aku ni nak tinggal benda-benda yang banyak tu. Macam saya kata semualah, berulang kali di meja ni saya bercakap, banyaknya benda perkara yang kita tahu benda tu molek dan disuruh, tapi banyak sangat lagi yang kita tak buat. Banyaknya benda yang dilarang, kita tahu benda tu pun tak molek, kita terus buat. Sekurang-kurang kita mikir benda tu, kita mikir, insya-Allah kalau kita fikir, adalah sikit yang menggerakkan kita, yang memberi, yang menunjukkan kita ke jalan yang lebih baik. Yang ketiga, jangan tidur sebelum engkau bertaubat daripada dosa. Sekurang-kurangnya mohon ampun, istighfar, astaghfirullahalazim hingga jenera. Ada kita buat gitu, sedar diri kita banyaknya dosa lama, dosa baru, dosa kecil, dosa besar, dosa dengan orang, bagainya. Kurang-kurangnya bila kita tahu banyaknya dosa, astaghfirullahalazim, ulang acak-acak, mudah-mudahan jenera gitu.
Allah moleknya. Saya dah ajar lagi jenera dalam istighfar kabur modal. Astagfirullah, kemudian jenera gitu. Saya dah ajar lagi. Teringat sekali-sekala tu adalah. Jadi saya doa ni pakak kita sedar bahawa sebelum tidur tengok salah-salah kita tu terus ke istighfar. Yang keempat, dia kata jangan tidur kecuali setelah selesai anda memberitahu. Sini dia kata wasiat ni, tulis di kertas bubuh bawah batal. Saya tak nak gitu. Saya bukan nak lawan ni tak, tapi hak kita boleh buatnya, panggil anak-anak kita sekali, kumpul beritahu, ayah ada hutang di situ 200 ya, ayah dengan orang tu ada masalah, awak tolong masalah lah. Kalau ayah pergi hutang-hutang tu awak tolong bayar lah. Jangan tidur kecuali semua ini hutang kita dengan orang, sama ada benda, wang, ringgit dan sebagainya, setelah diberitahu, semuanya diberitahu, kita beritahu kepada yang anak-anak kita, anak isteri kita dan sebagainya. Tengok cara dia. Kalau kita susun semula, teringat sebelum tidur tu banyaknya dosa dengan manusia. Ya, patut gerak mari. Ya Allah ya Tuhanku, ampunlah aku. Banyaknya fardu-fardu yang Tuhan perintah aku tak boleh buat lagi. Ya Allah ya Tuhanku, berilah kekuatan kepada aku supaya menambah rajin, menambah semangat, menambah selera untuk melakukan sesuatu yang lebih baik. 2. Yang ketiga, dia kata hukamat lagi ni, man asbaha lazimahu amrani. Barang siapa berada di waktu pagi, hendaklah dia yang pertama, pagi-pagi tu, yang pertama dia berasa selamat. Pagi tu dia berasa tak gaduh, tak gelabah, tak penipala, tak bercelaru pagi-pagi tu. Kenapa? Kerana dia yakin dan percaya Allah jamin rezeki dia pada hari tu, jamin rezeki untuk hidup pada hari tu. Itu pun kena percaya ni, bukan rezeki untuk kaya, untuk hidup hari tu Allah jamin. Jadi dengan ada pandangan dan fikiran begini, redalah sikit kita. Nak gaduh ke mana? Kalau bukan hak kita, dia tak akan mari. Kalau hak kita, dia tetap akan mari. Pegang gitu, ya. Banyak dalil ayat Quran dan hadis yang kita belajar sebelum ni. Kalau hak kita, tak ke mana, akan kita perolehi. Kalau bukan hak kita, tak usah nak buat guna-guna pun, dia tak sapa. Saya nak cuba sentuh sikit secara peribadi para jemaah. Tengok kita lah, saya buat kita, ya, tengok kita lah. Dari muda sampai sekarang pun barangkali tak puas-puas, berasa nak senang, nak kaya. Minta maaf, nak senang, nak kaya. Dari muda teruna anak dara, itulah nak senang, nak kaya. Sedar tak kita bahawa sehingga sekarang kita tak kaya dan tak senang lagi? Minta maaf, tak kaya, tak senang lagi. Gini je. Oleh kerana gini itulah kita sekarang sudah cukup kita buat dengan yang terbaik dalam masa-masa yang tinggal ni, untuk bekal kita bawa ke tempat yang akan kita berada di sana, buat selama-lamanya. Dia kata, jadi bila bangun pagi, tak gaduh, tak gelabah, percaya kepada jaminan Allah Ta'ala, dan selagi hendaklah takut tak boleh nak buat apa yang Tuhan suruh, apa yang Tuhan larang. 2 perkara ni pandangan orang lain ni, tapi puak-puak dia belaka ni, cara dia berfikir, cara dia berpandangan. Bangun pagi-pagi tu dia kata jangan gaduh lah. Sebab ada orang siapa tak semayang no, gaduh ni, nak pergi cari ni. Ada orang kalau semayang pun lola-lola, gaduh ni, nak pergi ni, berah-berah ni. Tengok, jangan gaduh, relax. Ada tau, Tuhan sedia. Percayalah, hak kita tetap. Mari
dan hak orang, hak apa benda ni, kalau dah dia ditentukan oleh Allah, kita akan perolehi. Kalau dia tidak ditentukan oleh Allah, bukan hak kita, dia tak mari. Contoh saya tadilah. Jadi gitu. Jadi oleh kerana begitu, kita kena takut. Yang keduanya bimbang. Yang susahnya, hari rezeki tak susah dah, takutnya kita tak boleh buat junjung perintah Allah. Dua. Jadi sekarang kita berasa aman, selamat, tak gaduh dah, tak bercelaru dah, tak gelabah dah. Ya, satu. Yang kedua, kita berasa bimbang. Saja lagi bimbang ni, pagi-pagi lagi bimbang, takut hari ni terlibat dengan maksiat, terlibat dengan ceceh perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Banyaklah ceceh ni. Saya suka sangat sebut. Puluh kali dah saya bila duduk meja ni. Kita tak banyak dosa besar tak terlibat. Bunuh anak, zina, rompok, samu, riba, arak, tak terlibat dah. Semua dosa kecil-kecil. Tapi kecil-kecil pun takut acak kali. Sekali sehari tu acak je berulang. Bohong sekali-sekala, sikit-sikit, tipu sikit-sikit, hasak dengki sikit-sikit. Jadi sikit-sikit, lama-lama jadi banyak. Kena sedia gitu. Jadi sekarang barang siapa yang pertama sekali dia berasa selamat, jangan gaduh, sesah hukum Allah dulu, semayang molek subuh, kalau moleknya mari masjid dulu, jangan gaduh, relax, jangan gaduh, mari masjid, dengar pula tazkirah sikit, lepas tu jalan cari rezeki. Fantashiru fil ard, jalan di muka bumi Allah ni cari rezeki, jangan gaduh. Kemudian bimbang, minta doa dengan Allah, janganlah kita disentuh, terlibat dengan maksiat kepada Allah. Barang siapa ada dua perkara ni, dia berasa tak gaduh mana tentang rezeki, dan dia berasa bimbang sangatnya nak pergi dah ni, dosa ni banyak lagi ni, tambah-tambah hari ni jangan disentuh oleh dosa. Barang siapa duk fikir, duk berasa dalam dua ni, Allah beri dua kemuliaan. Ni ucap dua kemuliaan ni maha sungguh dua ni. Satu, Allah beri satu sifat dalam bahasa Arab. Kalau kita mengaji dalam ilmu akhlak, ada dia panggil qanaah dalam bahasa Arab. Qanaah ni memada. Tom'ah ya, memada ni hati kita berasa senang, cukup apa yang ada, apa yang kita makan. Bukan melakon, bukan buat-buat, bukan kita buat-buat, tapi hati kita berasa sungguh-sungguh, tak telia hak orang, hak ada pada orang, dak ambil lah, alhamdulillah, awak molek, awak banyak, tapi saya cukup. Dalilnya jelas kalau kita renung sikit. Sudah 60 tahun umur kita, sehingga sekarang berjalan terus, tak pernah kenala makan, minum, tidur, terus berjalan. Tengok tu ya, Allah beri dua perkara. Yang pertama qanaah, memada. Apabila memada, taklah gaduh yang menyebabkan terlibat dengan tamak. Lawan qanaah tu tamak. Apabila tamak itulah yang terlibat dengan haram, halal dan sebagainya, haram, tipu, syubhah dan sebagainya tu. Jadi apabila kita ada dua perkara tadi, saya nak ulang acak-acak ni. Pagi-pagi tu kita kena percaya Allah jamin kita, Allah sayang kepada kita, Allah sayang kepada kita, lama dah Allah sayang kepada kita. Dan yang kedua, kita takut bahawa jangan-jangan hari ni terlibat dengan salah laku, ya, maksiat lah kita kata. Dua perkara. Jadi kalau ada dua ni, Allah beri dua perkara. Comel. Satu, qanaah. Qanaah ni bukan boleh reka-reka, bukan boleh reka-reka, boleh laku-laku. Hati kita berasa cukup. Senang ke tu? Nak berasa hati kita berasa cukup. Sebagaimana saya kata, bubuh tangan sini, tanya diri kita. Apabila kita tengok orang senang, betul tak kita berasa
Alhamdulillah, bertuah dia, murah rezeki dia, suka sampai kita. Ada tak gitu? Bubuh sekali lagi bila tengok orang susah, betul tak kita rasa siang ke dia, Masya Allah, siang ke dia. Ada tak rasa gitu kita ni? Kalau sebaliknya, wal-iyazubillah, bila tengok orang senang, deki. Bila tengok orang susah, mujur baru. Wal-iyazubillah. Jadi itulah cara mengulik kumpulan ni. Ulik diri kita supaya buat dua perkara itu. Allah beri dua perkara. Yang pertama, qanaah. Ingat, saya nak ulang cak-cak ni walaupun benda yang sama. Tadi saya bercakap di tangga tu dengan salah seorang saudara jemaah yang di sini. Saya tahu, saya kata saya bercakap benda yang sama sebab saya yakin kalau 10 benda yang saya sampaikan, kalau 2 awak boleh pegang, alhamdulillah. Sebagaimana yang tercatat dalam sebuah buku, seorang ulama Hatim Al-Asam, apabila ditanya oleh tok guru dia kata, mau ngaji dengan aku 30 tahun, kenapa mau boleh? 8 perkara saja 30 tahun. Seorang tok guru, seorang ulama, tinggi kedudukannya, dia baca hadis 4,000 hadis. Berapa hadis yang mu hafal dan yang mu menghayati, beramal dengan hadis itu saja, cukup bahagia dunia, bahagia akhirat. Jadi saya ni acak-acak ulang ni, saya nak minta jamaah ambil perhatian supaya kita kutip sutir 2 yang saya gelarkan. Tidak seberapanya, sehingga budak-budak cakap buah gelar, saya reda ini buah gelar, harganya tidak mahal tapi ada manfaat. Qanaah. Kalau Tuhan beri qanaah, kita tak gelabah, kita tak serabut, kita tak jember ya tak ya, kita tak ambil kalau tak halal. Kita berasa cukup benda yang ada. Dan yang kedua, Allah kurniakan halawatu ta'atih, berasa sedap taat. Oh ni habis rang habis rang sedap taat. Habis rang saya kata tu gini, kita ni habis tok guru dah, kita dengar pengajaran tok guru, ceramah tok guru, tazkirah tok guru, perdana forum tok guru belaka. Jarang je kita tak dengar. Hotso pun dengar. Kita import dari luar. Berbagai-bagai nama kita beri. Tazkirah, kuliah, forum, macam-macam nama, macam-macam gaya. Kalau kita tengok dalam TV pun macam-macam persembahan dah. Orang alim kita tu, guru ustaz tu, macam-macam gaya persembahan nak menarik perhatian supaya kita galik dengar dan harap-harapnya masuk. Tapi pada saya tak macam mana nampak. Banyak macam tu disumbat ilmu tu, tak macam mana. Inilah sebab tak ada halawatul iman, tidak rasa manis beribadat. Minta maaf ya, kalau Tuhan beri manis beribadat, kita akan berjaya besar. Sebagai kita malam ni saya rasa, saya tidak tahulah, perkataan manis ni bukan macam gula, galik, dok berat, suka. Itu halawah tu yang diterjemahkan manis pada saya galik. Galik duduk dalam masjid, suka buat benda-benda molek. Tuhan beri, Tuhan kurnia. Galik duduk dalam masjid, suka buat molek, buat taat, sebut benda-benda yang dilarang, Allahu Akbar, wal-iyazubillah, benci selalu. Tu Tuhan beri. Saya nak ulang sekali lagi, Tuhan beri 2 perkara. Qanaah, sebab qanaah ni terlibat dengan harta selalunya, lebih besar kepada harta. Sebab hartalah orang tinggal semayang, sebab hartalah kadang-kadang orang berbohong, minta maaf, minta ampun. Saya confirm, saya yakin benar. Sebab hartalah kita ceceh banyak. Siapa sebesar-besar ni masjid ni, seramai-ramai ni, kemarin dulu saya juga duduk meja ni penuh pepu. Tapi bila gelarang gini, ni je lah beratnya, pahitnya duduk dalam masjid. Saya nak ulang sekali lagi, ketahui oleh semua, tidak ada yang paling mulia. Sebab saya apabila ditanya, apa benda ustaz cara kita nak didik diri kita supaya rajin sikit, dengar dah, tahu dah molek uduhnya, tapi tak berasa berat ustaz. Subuh pun tak.
Saya kata tak ada jalan lain pada saya. Forum ke, selawat mencinta itu, cinta ini ke, tak boleh lawang dengan duduk dalam masjid. Tak boleh lawang. Marilah majlis mana-mana pun duduk dalam masjid sebagaimana kita duduk malam ini. Saya nak ulang sekali lagi. Tuan-tuan mesti kenal ni. Ni dalam masjid. Kenapa masjid? Tak ada di luar. Terus carilah. Sahiyahlah dengan permaidani, dengan permata, dengan dewang tu dewang ni. Tak ada. Iktikaf tak ada di sini. Tak ada di luar. Ni masjid. Tak ada tahiyatul masjid di sana. Sini ada. Sekarang dalam majlis tazkirah, walaupun saya sedar bahawa tazkirah saya ni hak rendah-rendah, hak kutik-kutik, bawah-bawah, buah luruh saya rela, tapi dia besar artinya kepada kita. Malaikat bersama kita. Berdasarkan kepada sebuah hadis, malaikat bersama kita sekarang. Kerah puak-puak dia kerumung ni. Seolah-olah dia gelar puak-puak dia, "Ye, ada orang jamu, mari kita pergi." Dia mari pula bukan duduk saja, duduk berdoa kepada kita. Cukup ah. Jadi nak berobat diri, duduk dalam masjid. Buat benda tu, buat benda ni, buat belaka. Tak macam mana apa. Cuba mari boleh 40 hari tengok. Sebagaimana kita pergi Madinah 8 hari 8 malam tak kurang semayang 40 waktu. Sehingga orang bertuding-tubi nak cukup 40 waktu. Alhamdulillah. Cuba di sini 40 hari. 40 hari insya-Allah. Mari subuh-subuh tu, walau perak mana-mana pun, kita akan boleh. Sama ada kita sedar atau tidak sedar, Tuhan beri sesuatu kepada kita. Cobalah ajak diri kita, latih diri kita duduk dalam masjid. Kerana duduk dalam masjid saja tu, ada diceritakan, tanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, dia duduk dalam masjid tu bukan dia mari nak dengar tazkirah, dia tumpah nak balik sama. Tumpah kereta dia nak balik sama, puas duduk dalam masjid, duduk juga. Pasal nak balik tak boleh, kereta tak ada, nak tumpah kawan dia nak balik lepas sembahyang Isyak, duduk saja. Boleh juga bendanya. Apa gitu no. Tawa sampai gini tak ambuh juga, ada benda lah. Ada benda kita. Saya rasa begitulah cara kita supaya insya-Allah dua perkara yang Tuhan nak beri kita ni, janji nak beri. Qanaah, cukup. Bila rasa cukup, insya-Allah kita tak gaduh. Saya nak cabar. Kalau tak kena salah marah saya, cuma saya bercakap ni nak beri semangat. Saya tak rasa senang lagi, dan tak rasa lagi cukup yang sebenar-benarnya. Nak semua berasa. Padahal berapa dah ni? Tak boleh khabar lah ni. Saya kanan sekali ngomong, ambuh khabar main doa dah. Tapi nak laka lagi. Tengok tak ada masa dah. Ya. Jadi sekarang siapa masa dah. Kalau Tuhan beri kita ni qanaah, memada, cukup dah ni. Dalilnya cukuplah kita renung. Aku dak buat macam mana? Hak Tuhan beri selama ni kamat hak kita, usaha kita sangat dah. Dah. Tuhan beri. Cuma membuat sikit, buat munasabah. Nak debok itu dak munasabah, membuat sikit. Cakur-cakur, kambu-kambu, boleh 20 riyal. Aku ke tu? Dari dulu lagi dak pernah kenal. Cukup ah. Kalau kita sedar tu 60 tahun tidak pernah kita dilalaikan oleh Allah. Allah lock kita. Gitu saja. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sya'ni kullah la ilaha illa anta. Ya Allah, ya Tuhanku, rahmatmu lah yang aku tunggu, rahmatmu lah yang aku nanti. Jangan mulak biarkan aku sendirian begini, tanpa petunjukmu, tanpa hidayahmu, tanpa inayahmu. Selesaikan urusanku. Tidak ada selain daripada engkau. Itu keputusan kita, janji kita. InsyaAllah kalau ini berlaku dalam diri kita, masa-masa di muka ni akan bertambah baik, dan pemergian kita dalam keadaan cemerlang, diredai Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.